Oke, salam dan salam sejahtera. Dan semalam Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri serta pengurusi Barisan Nasional membuat satu kenyataan media yang menjadi satu tamparan hebat kepada kepimpinan PAS, yang mana kenyataan ini menyatakan bahawa PHBN akan terus bercium mulut. Ini menjelaskan bahawa PHBN akan terus menjalankan kerjasama selepas berlakunya PRU ke-16. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Zahid semalam. Di sini saya melihat bahawa PAS amat cemburu dengan apa yang telah berlaku melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Barisan Nasional ini. Yang mana saya melihat kenyataan ini dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat, iaitu Ahmad Fadli Sari, yang menyatakan bahawa pengumuman Zahid memudahkan pengundi pilih Parti Bela Rakyat. Yang mana di sini dia juga menyatakan bahawa pengumuman kerjasama kukuh Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang akan diteruskan selepas pilihan raya umum ke-16 memudahkan pengundi Melayu dan Bumi Putra untuk membuat pendirian awal dalam PRU ke-16 tentang parti manakah yang tegas membela nasib mereka kelak. Ketua Penerangan PAS Pusat itu juga berkata, susulan pengumuman mengenai perkara tersebut, pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam, yang mana di sini dia kata, menurut dia, parti yang tegas membela nasib pengundi dan rakyat sudah tentu bukan BN, yang sudah memuktamadkan akan terus bersama PH walaupun tidak memimpin gabungan itu. Ia juga membuktikan bahawa kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bukanlah satu kerjasama politik yang sementara kerana titah yang di-Pertuan Agong seperti yang diwar-warkan sebelum ini. Hakikatnya, ia lebih daripada itu. Ini tegasnya ya. Dan di sini dia menyatakan bahawa BN seolah-olah sudah menerima sepenuhnya asimilasi dengan PH dan tanpa sak lagi akan membudayakan normalisasi terhadap apa juga polisi yang diperjuangkan oleh PH, termasuklah DAP selama ini. Sebagai orang luar, kita memuji ketegasan pengurusi Barisan Nasional yang tanpa selindung menyatakan hasratnya untuk terus bekerjasama selepas PRU ke-16 menuju ke PRU ke-17. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Fadli Sari ini, jelas mereka cemburu ya. Kerana kita tahu parti politik yang ada dalam negara ini, untuk mereka menubuhkan kerajaan pusat itu melalui kursi yang ada hari ini, kursi parlimen hanya 222 kursi. Dan untuk membentuk kerajaan, kita tahu bahawa kita perlu mendapat satu majoriti mudah, iaitu 112. Apa yang berlaku hari ini, PAS telah pun melihat bahawa Parti Bersatu bukan satu pasangan ya, untuk mereka duduk dalam Perikatan Nasional itu, untuk mereka membentuk kerajaan. Dan mereka tahu Parti Bersatu yang ada hari ini sedang kita lihat rumah mereka sedang bergolak, dan Parti PAS harus mencari lagi ya stru mereka untuk bersama. Tetapi PAS telah pun menjalinkan beberapa kerjasama, kahwin nikah, nikah kahwin, cerai berai dengan parti-parti yang lain, dan akhirnya PAS sentiasa mengatakan bahawa mereka adalah parti yang betul. Mereka bersama dengan Pakatan Harapan suatu masa dulu, iaitu gabungan Pakatan Rakyat. Waktu itu mereka keluar atas alasan DAP. Mereka menyatakan bahawa DAP ini tidak bagus, menyatakan ada agenda Malaysia. Mereka menyatakan DAP ini resis dan sebagainya. Lepas itu mereka bersama dengan UMNO Barisan Nasional, mereka tubuhkan pula Muafakat Nasional. Itu juga tidak menjadi dan akhirnya terburai, dan mereka menyalahkan UMNO dan mereka menyatakan bahawa UMNO sekarang adalah keruh. Ini kata Presiden dia. Hari ini mereka sedang berada dalam kondisi yang orang kata ya tidak ketentuannya, yang mana dia nak ke sana tak boleh, nak ke sini tak boleh, nak kekal tak boleh. Jadi dia menyalahkan UMNO. Dia melihat tentang isu ya parti mana yang akan membela nasib ya orang Melayu dan Bumi Putra. Saya nak beritahu dekat rakyat Malaysia, Parti PAS ni kalau kita lihat betul ke dia membela Melayu dan Bumi Putra. Saya amat menolak ya, terutamanya di Sabah dan Sarawak ya. PAS tidak ada pun yang jadi pemimpin di Sabah dan Sarawak, tetapi tetap juga wilayah itu boleh maju, tetap juga wilayah itu boleh menjalankan ekonomi di wilayah mereka sendiri. Begitu juga negeri-negeri lain. Jadi apa yang berlaku di sini, kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Fadli Sari ini adalah atas kapasiti yang mana kecemburuan itu terlalu membuak-buak, kerana mereka tahu PRU ke-16
jika PHBN terus bergabung, nescaya PAS akan menjadi pembangkang selamanya dan PAS akan kehilangan kawan lagi, yaitu Parti Bersatu. Dan Parti Bersatu akan kalah teruk di PRU ke-16 ini. Kalau kita nak cerita tentang isu pembela Bumiputra Melayu, pembela Bumiputra Melayu, yang mana kita tahu parti yang berpuluh tahun menjadi kerajaan, yaitu Barisan Nasional, telah pun menjalankan kerja mereka, bukan PAS. PAS telah pun mencuba untuk mereka membela nasib orang Melayu Bumiputra ini. Kita lihat contoh di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perak dan Perlis hari ini. Jelas kita lihat bahawa PAS di Kelantan dan Terengganu telah gagal total. Pemimpin PAS nak membela nasib rakyat Malaysia ni, saya lihat saya tidak boleh percaya. Dan agenda PAS apabila menyebut tentang DAP ini tadi, PAS cuba untuk menindas kaum lain. PAS cuba untuk menindas kaum Cina, yang mana kita tahu negara kita ini memerlukan kaum Cina dalam bidang ekonomi. Dalam perkara ini, negara kita harus membangun, negara kita harus maju ke hadapan. Kita memerlukan semua kaum untuk bekerja sama. Tetapi kalau PAS merasakan bahawa hanya kepimpinan mereka layak untuk memimpin negara ini dan ekonomi harus mereka yang kuasai, maka saya percaya di sini negara ini akan melanda satu masalah, iaitu pelabur takut. Mereka-mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang ekonomi ini juga tidak akan bekerja sama dengan PAS. Maka apa yang terjadi yang kita boleh lihat sebagai contoh iaitu negeri Kelantan dan Terengganu, iaitu apabila PAS bercakap di mulut menyatakan bahawa mereka sekarang ini cuba untuk mengalih perhatian agar orang bukan Melayu dan orang Bumiputra ataupun kaum-kaum lain boleh menyokong parti mereka. Kita lihat sebenarnya ini adalah satu strategi secara halus yang mana PAS sebenarnya berbohong. Saya ramai kawan-kawan saya yang berada di Kelantan dan Terengganu, terutamanya anak-anak Sarawak ni, yang mereka melihat politik PAS yang ada di sana. PAS ini menindas orang secara halus, yang mana parti PAS ini agendanya adalah agenda pribadi ahli politik PAS itu sendiri. PAS tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara, apalagi nak menyelesaikan masalah ekonomi negara. Negeri mereka sendiri mereka tak selesaikan, tak boleh jalankan kerja dengan baik, dan mereka berpuak-puak dan mereka amat perkauman, mereka amat resis, di mana kalau kita lihat mereka mengawal JLC mereka sehingga kan bankrupt, sehingga kan perlu di bail out, sehingga perlu dibantu. Jadi apa yang kita lihat hari ini dalam tindakan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, pengumuman awal ini adalah amat penting supaya hari ini pemimpin yang ada ataupun akar umbi di bawah boleh melihat bahawa kerjasama antara PH dan juga BN ini sangat penting. Dan kita tahu kerusi Barisan Nasional berada di tangan PAS, berada di tangan Perikatan Nasional itu sendiri. Kerusi yang hendak dimenangi oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional adalah kerusi yang dimiliki oleh dua parti, iaitu Parti Bersatu dan PAS. Jadi saya rasa dalam isu ini parti DAP tidak pun mengganggu politik ataupun tidak mengganggu pun kursi-kursi UMNO Barisan Nasional. Dan juga PAS juga harus ingat bahawa mereka tidak pernah untuk nak bertanding di kursi DAP. Jadi mereka nak ceritakan agenda DAP. Bagaimana kita nak menghentikan agenda DAP? PAS kena melawan parti DAP dengan meletak calon mereka di semua kawasan yang DAP pertandingkan. Jangan PAS hanya berbunyi. Saya cabar Ahmad Fadli Sahari. Jika kamu anak jantan, kamu ada telur, ada batang, kamu pergi bertanding lawan pemimpin DAP. Di mana dia bertanding? PAS jangan berkokok. Jadi saya pun dah muak dengan pemimpin PAS yang bangang ni. Saya nak beritahu Ahmad Fadli, kamu jangan bangang. Kamu anak jantan, kamu bertanding dekat kursi DAP. Okey? Jangan membangsatkan diri, mengkhianat dengan menggunakan kata-kata pembohong, hipokrit untuk kamu nak memperbetulkan diri kamu. Kamu ubah strategi kamu pergi lawan kursi DAP. Itu cadangan saya kepada Ahmad Fadli Sahari. Jadi jangan kamu berkokok Kamu menipu 24 jam je kerja DAP, tapi kamu punya biji tak ada. Kamu punya batang pun lembek, tidak berani lawan kursi Anthony Loke. So itu ulasan saya. Saya nak beritahu dekat Ahmad Fadli, kamu jangan jadi celupa tapi kamu tak ada telur.
tolong pergi lawan kerusi DAP. Saya nak bagi tahu pemimpin PAS juga pergi lawan kerusi DAP yang ada 40 selepas PRU ke-16 ini. Pergi letak calon PAS. Saya nak tengok. Kalau tidak, jangan berkokok DAP. Kalau dekat pemimpin PAS ni, daripada Hadi Awang sampai ke mana ahli parlimennya, berbaris ramai-ramai, aku lempang satu-satu biar bijak. Sebab apa? Kamu main DAP tiap hari, tapi bodoh. Ya, ini pesanan saya. Ya, saya tegaskan. Mana-mana yang walaon yang DAP, kau berbaris lama-lama, kau bagi pelempang biar kamu sedar. Sebab pemimpin kamu bodoh, kamu juga bodoh. Hari-hari DAP, agenda Malaysia, tapi kamu tak pergi lawan pun kerusi DAP. Apa tak bangang kamu yang cakap? Hipokrit tak habis-habis, bodoh nak mampus. Parti DAP diluluskan ORS, parti dia diluluskan ORS. Bercakap macam orang bangang. Memang bodoh lah pemimpin PAS ni semua. Ada pemimpin PAS yang nak berani dengan saya cakap. Saya cabar. PAS dilahirkan oleh ROS, DAP dilahirkan oleh ROS. Sekarang kamu kata DAP macam ni, macam tu. Apa? Ingat ROS tu di bawah. Ingat diluluskan macam tu je pertubuhan yang ada dekat ROS tu. Ahmad Fadli Sari, kau pergi lawan Anthony Loke. Kau lawan Lim Guan Eng ke? Ngokomeng ke? Kau nak tengok. DAP hari-hari. Bangang pemimpin PAS ni. Asyik. Dia sekarang nak bergabung dengan UMNO Barisan Nasional. Dia nak bergabung dengan parti-parti Melayu ni. Kan? Lepas tu kerusi berebut sesama mereka. Mana tak DAP makin besar? DAP relax je lah lawan gerakan, lawan MIC, MCA. Dah tentu makanan DAP lah. Tapi PAS mana? Tak kucing punya cerita PAS ni. Saya kritik kamu orang PAS ni. Pemimpin PAS sampai pengikut PAS bangang. Cakap berkobar-kobar tapi penakut, pengecut. Lepas tu bila isu pencen, Tuan Ibrahim takut pencen dia hilang. Ni pun kita tak tahu. Ahmad Fadli berapa banyak pencen dia dapat lepas ni. Pemimpin PAS ni, kawan-kawan kena ingat, mereka dapat pencen banyak. Dia daripada adun dia dulu, dia jadi exco. Exco tu macam menteri lah dalam negara. Dia exco ni, barisan exco ni, pencen je mungkin. Dapat lagi. Inilah kerja mereka. Hak mereka cakap tak boleh lah, tak inilah. Tapi bila nak menipu nombor satu. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih. Saya nak balun PAS ni bab penipu. Sekian, terima kasih. Thank you.